السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد حمدا كثيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambut hari raya setelah menunaikan ibadat puasa Ramadan yang diwajibkan dan menjadi rukun agama Islam. Allah mendidik kita melalui ibadat puasa supaya kita bersifat takwa kepada Allah dengan mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat lebih dahulu daripada kamu. Tujuannya supaya kamu bertakwa kepada Allah. Allah telah memilih bulan Ramadan yang mulia diturunkan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan membezakan perkara yang betul dan salah. Menunjukkan bahawa Al-Quran menjadi petunjuk kepada seluruh kehidupan manusia kepada yang betul dan selamat di dunia sehingga akhirat, serta mengetahui perkara yang salah dan sesat supaya ditinggalkan kerana menyebabkan binasa di dunia dan neraka di hari akhirat. Allah juga berfirman,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi di dalamnya petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka tanda bertakwa itu ialah menjadikan Al-Quran petunjuk dalam semua perkara kehidupan kita di dunia, sehingga kita meninggal dunia dan bertemu Allah. Oleh itu, berjaya atau tidaknya puasa yang kita amal dalam masa sebulan, apabila kita membuktikan sifat takwa dalam diri kita, dengan menjadikan Al-Quran itu petunjuk di sepanjang perjalanan hidup kita. Inilah juga petunjuk yang dinamakan hidayah, yang kita minta daripada Allah pada tiap-tiap rakaat sembahyang wajib dan sunat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menunjukkan cara beramal dengan Al-Quran dengan sempurna, sehingga berjaya mengubah perangai bangsa Arab yang sangat buruk dan jahat, sehingga tenggelam dalam maksiat dan dosa, menyatukan bangsa Arab yang berpecah, sehingga berperang dan membunuh sesama mereka apabila mereka beramal dengan Al-Quran, mengikut petunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka berubah menjadi bangsa yang baik perangainya dan bersatu padu dengan penuh kasih sayang bersama rahmat Allah daripada petunjuk Al-Quran. Bersama Al-Quran adanya perpaduan ummah yang disebut oleh Allah, mereka selamat dan bercelaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Mereka juga berjaya menjadi contoh dan teladan kepada seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik kepada seluruh manusia, menyuruh kepada yang baik dan menegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam bangsa Arab yang beramal dengan petunjuk Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW telah berjaya menarik berbagai bangsa lain di seluruh dunia masuk Islam dan menjadi umat Islam yang memimpin negara, yang memerintah dengan adil kepada seluruh manusia. Bahkan orang-orang yang bukan Islam, yang tidak dipaksa masuk Islam, lebih rela menjadi rakyat kerajaan Islam yang adil kepada semua. Adil kepada semua manusia juga menjadi sifat orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabul taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi yang adil. Janganlah dengan sebab kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil kerana ia lebih hampir pada takwa. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa sahaja yang kamu lakukan. Sehingga Islam berjaya menyatu padukan manusia berbagai agama dan kaum dalam negara yang besar dan luas wilayahnya selama beberapa abad, lebih 1000 tahun.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rumpun Melayu di Asia Tenggara masuk Islam dan mendirikan kerajaan Islam selama beberapa ratus tahun. Sekarang jumlah umat Islam di sini lebih daripada 300 juta, menjadi umat Islam paling ramai dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengapa tiba-tiba umat Islam menjadi lemah di zaman kita ini? Marilah kita menilik diri kita sendiri sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Walaupun ramai yang membaca Al-Quran dengan betul, dengan tajwid yang betul, bahkan ramai yang menghafal Al-Quran dan banyaknya sekolah-sekolah tahfidz, marilah kita sedar dan insaf bahawa petunjuk Al-Quran banyak yang tidak diamal dan diikut. Hanya sekadar untuk ibadat membacanya sahaja. Bahkan umat Islam tidak ada kuasa politik setelah mereka dijajah oleh musuh-musuh Islam. Walaupun mereka berkata sudah merdeka dan penjajah asing tidak ada lagi. Rasulullah SAW berjihad, berjuang dengan bersungguh-sungguh bagi mendapat kuasa politik supaya berkuasa menjadikan Quran adalah petunjuk kepada seluruh kehidupan manusia. Kemudian disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka yang setia beriman sehingga umat Islam umat yang bersatu, berpegang dengan Al-Quran dan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah walaupun manusia meninggalkannya. Firman Allah Taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Menunjukkan bahawa Al-Quran tetap dipelihara oleh Allah bersama segala ajarannya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Adapun mereka yang meninggalkan petunjuk Al-Quran akan menjadi lemah dengan maksiat dan berpecah, sehingga menyebabkan mereka menjadi hina diperintah oleh kaum yang lain apabila meninggalkan kewajipan menjadikan umat Islam itu berkuasa mengikut janji Allah yang berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kamu yang beramal saleh mengikut petunjuk Quran dengan sempurna, Allah akan jadikan mereka orang-orang yang memerintah dan menjadikan agama Islam yang mereka ikut diradai Allah itu berkuasa dilaksanakan. Lalu Allah menukar keadaan daripada dalam ketakutan kepada keamanan, dalam keadaan mereka memperhambakan diri kepada Allah sahaja tanpa syirik dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu apabila meninggalkan Islam, nescaya mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Ini adalah amaran yang keras daripada Allah kerana meninggalkan kewajipan, mendirikan kuasa kerajaan yang menjadikan Al-Quran ini adalah petunjuk dalam semua cara hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah dan jangan kamu berpecah, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya bermusuh sesama kamu, lalu Allah menjinakkan hati kamu, maka dengan nikmatnya kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Kamu dahulunya berada di tepi gaung neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Begitulah Allah menerangkan kepada kamu akan ayat-ayatnya Al-Quran
supaya kamu mendapat petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min sunnatir Rasulil Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan bagi kehidupan dunia sehingga akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Marilah kita menjadi orang yang berjaya dalam tarbiyah, pendidikan, menjadi tetamu Allah sebulan berpuasa, supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjadikan Quran sebagai petunjuk. Dan marilah kita lakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri sebelum kita dihisab di hadapan Allah, menghisab kepercayaan kita, amalan kita, akhlak kita, adakah menepati Islam ataupun tidak, mengikut petunjuk Al-Quran atau petunjuk yang lain. Semua petunjuk yang lain itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di akhirat. Allah memerintah kita menyelesaikan semua masalah kita, pertelengkaian kita dengan Al-Quran dan tunjuk ajar Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu bertelengkah, berbalah, berkelahi, berselisih paham dalam sesuatu perkara, maka kembali kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya, petunjuk Nabi SAW. Itulah penyelesaian yang sebaik-baik sekiranya kamu sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat. Marilah di hari yang mulia ini kita menjinakkan hati kita dengan bermaafan, kembali kepada penyatuan umat Islam dan umat manusia yang ditunjuk Al-Quran
dan diajar oleh Nabi SAW, supaya kita menjadi umat yang kuat dan umat yang gagah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW berjaya memimpin manusia dengan perpaduan umat Islam sendiri dalam keadaan kaum Arab musyrikin berperang berpecah sama mereka, dalam keadaan kaum Yahudi dan Kristian berpecah sama mereka, tetapi orang Islam bersatu. Walaupun orang Islam pada awalnya adalah minoriti, tetapi dapat menguasai majoriti, bukan Islam, dapat menundukkan mereka dengan kekuatan petunjuk Al-Quran, akhlak yang mulia yang diajar oleh Nabi SAW. Kemuliaan kita bersama dengan Islam. Sekiranya kita meninggalkan Islam, nasib kita menjadi umat yang hina di dunia dan hina di hari akhirat. Seterusnya jangan lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang berjasa membawa Islam kepada kita. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sungguh-sungguh-sungguhnya. Sabda Rasulullah SAW, Man salla alaihi marrah sallallahu alaihi bi'ashra. Sesiapa yang bersahabat ke atasku satu selawat, nasya Allah bersahabat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat menyampaikan selawat dan salam kita kepada Rasulullah di alam barzakh. Tak perlu kita kirim salam melalui manusia, kerana salam kita disampaikan oleh para malaikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا صيامنا وأعمالنا وقيامنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرها وباركتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين.
اللهم اغفر لنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اجمع ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.